Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke FB Live sempena Pesta Buku Selangor 2020 di Shah Alam Convention Center. Hari ini kita akan bakal membincangkan topik yang berkaitan dengan kad ASK, pembelajaran inovasi pembelajaran. Bersama saya hari ini Puan Hayati Daud. Kalau nak tahu lebih lanjut, nanti kita akan bagi ruang untuk Puan Hayati berkongsi maklumat dan sedikit tentang kad ASK ni. Tapi sebelum pada tu, saya nak ucapkan selamat datang Puan Hayati. Terima kasih sebab sama-sama menyertai live Facebook kami hari ini. Merupakan hari pagi-pagi ni, inilah starting pertama ni. Puan Hayati dah datang bawa dia punya props ni untuk terangkan kepada penonton-penonton, khususnya rakyat Selangor. Dan jangan lupa, sebelum tu Puan Hayati datang ke Pesta Buku Selangor 2020, akan ada cabutan bertuah sebanyak 9 pemenang. Pembelian sebanyak RM30 ke atas, 9 pemenang setiap hari. Okey, secara dengan lebih kalau saya pergi dengan lebih lanjut lagi, saya nak bagi ruang kepada tetamu kita, tamu jemputan kita hari ini. Kepada para penonton yang sedang bersama-sama kami pada ketika ini, pakat-pakat share dan komen. Kalau ada nak tanya soalan, boleh tanya soalan berkaitan dengan kad ASK. Dan tolong share. Dan saya akan lanjutkan dengan soalan lah. Hari ni kita tengok Puan Hayati ada bawa 2 buku ni, warna biru dan warna hijau. Jadi saya nak tahu Puan Hayati, apa beza dua ni dan apa kegunaan dua ni? Okey, terima kasih Aidil. Sama. Alhamdulillah, Assalamualaikum semua. Salam sejahtera. Semoga ceria-ceria saja pagi ni. Baik, apa beza antara dua kad ini? Yang biru ini ialah kad ASK untuk 3 bahasa. Itu bahasa. Ya, bahasa. Untuk bahasa Inggeris, bahasa Melayu dan bahasa Cina. Wah, nak dalam belajar satu buku? Ya, dalam satu buku. Kalau Aidil nak belajar bahasa Cina, Kak Ti boleh tolong ajar. Wah. Ni hao ma. Wahen hao. Okey, good. Manakala yang warna hijau ini pula ialah bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Dan kami tambah pula bonus ada Jawi. Ada Jawi. So itulah yang membezakan kedua-dua versi ni, kedua-dua produk ni. Jadi perbezaan adalah dari sudut bahasa je lah. Ya, dari sudut bahasa. Contohnya boleh. Contoh di dalam ini di dalam ini ada bahasa Melayu, arahannya ada dalam bahasa Melayu, bahasa Cina dan bahasa Inggeris. Jadi pelajar-pelajar boleh gunakan mana-mana bahasa untuk buat aktiviti. Cikgu-cikgu yang gunakan pun mereka akan rujuk pada bahasa masing-masing lah. Kalau cikgu BM dia akan rujuk BM, cikgu BI rujuk BI dan cikgu bahasa Cina akan rujuk bahasa Cina. Begitulah juga dengan versi bahasa Arab. Samalah versi bahasa Arab pun. Ya, versi bahasa Arab ni ada tulisan Arab. Memang ada tulisan Jawi. Kalau kamera boleh zoom, kita kena depan sikit. Ada tulisan Jawi, ada tulisan Arab. Okay, dan bahasa Arab ini kami memang merujuk kepada penterjemah bertauliah. Penterjemah yang bertauliah. Ya, betul. Jadi boleh dapatkan buku ni. Dan sebenarnya saya tak langsung, buku ni sebenarnya memudahkan cikgu. Ya, betul. Memudahkan tenaga pengajar untuk mengajar anak-anak kita ni. Ya, betul. Dan Kak Ti, ya, kabarnya berapa permainan inovasi ni, kad ASK ni dah pun sampai ke peringkat antarabangsa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, panjang sejarah dia sebenarnya. Saya nak yang panjang, tak nak yang pendek. Okey, sejarahnya bermula dengan Tuan Faizul Ikhwan. Okey, Tuan Faizul Ikhwan adalah salah seorang mentor Kak Ti lah. Okey, disebabkan Kak Ti ni banyak memberikan ceramah tentang syoknya BM. Okay. Syoknya BM. Kak Ti ialah penceramah bagi modul syoknya BM kepada pelajar-pelajar. Kemudian Tuan Faizul jumpa Kak Ti, dia kata, Kak Ti, jangan berceramah saja. You keluarkan satu produk daripada kepakaran you, bermakna you boleh kongsikan kepakaran you dengan lebih ramai orang lagi. Okay. Kemudian Kak Ti kata, syoknya BM tak ada. Saya kata tak ada produk. You keluarkan buku, tak ada. Sampai satu hari sewaktu dia bimbing Kak Ti, dia cakap,
Kak T, inilah saya bercakap dengan Kak T. Kalau Kak T tak keluar apa-apa lagi produk, tak payah jumpa saya dah. Saya tak nak jumpa Kak T lagi. So bertitik tolak daripada ugutan Tuan Faizul. Maka Kak T pun duduk sekejap, fikir dan Kak T masukkan juga elemen macam mana aku nak bantu pelajar. Pelajar-pelajar Kak T pelajar Cina. Okey, pelajar Cina. So macam mana saya nak bantu pelajar-pelajar ni. So Kak T createkan kad ni. Oh, dari situlah secara keseluruhannya idea ni daripada Kak T sendirilah. Ya. Jadi Kak T create lah kad-kad ni apa semua dan bermain dengan budak-budak lah. Test run, bermain dengan budak-budak dan nampak budak seronok. Kemudian satu hari bila kad ni diletakkan di atas meja, Kak T susun-susun masa tu, datang seorang sahabat Kak T iaitu Puan Azian Rahman, dari pegawai SISC Plus dari PPD Pasir Gudang. Beliau yang tanya, Kak T, you boleh letakkan nilai tambah di sini. Masukkan elemen, masukkan elemen PAK21, masukkan elemen kebat, kemudian ada kemahiran bahasa. Dan selepas tu seorang lagi sahabat cakap, Kak T, produk ni sangat bagus. Ya, masuk inovasi. So dari situlah kami masuk ke inovasi, dan bila masuk inovasi kami bergabung pula dengan seorang lagi pensyarah dari IPG Teknik iaitu Cikgu Amin. Okey, terima kasih Cikgu Amin. Ya, Cikgu Amin. Jadi Cikgu Amin ni dia terlibat dengan pedagogi guru. Jadi di situ dia nampak, dia nampak kad ASK ni sangat membantu guru-guru. Dan beliau juga ada mengeluarkan satu buku di mana dalam buku tu dimasukkan kad ASK. Bukunya saya tak ada hari ni sebab buku tu baru sangat keluar. Baru keluar. Dalam buku Cikgu Amin tu ada tentang kad ASK, bagaimana cikgu-cikgu boleh gunakan. Saya yakin penonton di rumah dapat bayang dah buku tu dengan penceritaan. Okey, selepas kemudian bila kami dah masuk inovasi, alhamdulillah dapat emas di peringkat kebangsaan je masa tu. Kemudian apabila kami nak pergi ke peringkat antarabangsa, kami serap masuk seorang lagi tim kami iaitu Encik Rafiuddin, pegawai HEM dari Politeknik di Pasir Gudang. Okey, Encik Rafi sangat pakar dalam pengucapan awam. Jadi kelima-lima kami termasuk seorang lagi iaitu pengarah sinaran ilmu sendirilah. Okey, pengarah sinaran ilmu, beliaulah project manager dalam ASK, dan beliau jugalah yang mengeluarkan fund untuk kami perbanyakkan lagi. So dari situ kami berkembang sehinggalah kami berfikir kad ASK ni amat bagus jika diselitkan dengan modul. Bila diselitkan dengan modul, Kak T menggunakan ilmu yang diajarkan oleh seorang lagi sifu iaitu Muhammad Rizal Hasan, iaitu founder PLF. Dia dah tahu kan PLF. Okey. Jadi Kak T berpandukan ilmu yang diajar pada Kak T bangunkan beberapa modul untuk dikaitkan dengan kad ASK. Dan akhir sekali Kak T yang tadi apabila Rafi masuk tadi, kami dapat pingat emas juga di peringkat international. Dan akhir sekali Kak T dibimbing oleh seorang coach bisnes iaitu Coach Megat dalam pertandingan HIP6. HIP6 High Inclusive Program. Okey, di bawah Yayasan Inovasi Malaysia. Dan alhamdulillah berkat bimbingan Coach Megat yang bersungguh-sungguh, kami menang Johan. Kami dapat Johan, alhamdulillah. Johan dalam pertandingan tersebut. Alhamdulillah. Itulah kronologi dia. Panjang ceritanya di belakang kad ASK ni. Tak sampai setahun lagi. Tapi dia punya penceritaan panjang kan? Panjang. Terima kasih kepada nama-nama yang Kak T sebutkan tadi. Tanpa anda, buku ini tidak akan dikeluarkan. Betul, atas sokongan semua. Dan kami juga sekarang disokong oleh 71 orang jurulatih utama seluruh Malaysia. Diorang ni bukan alhamdulillah saja karyawan, bukan saja ilmuwan, tapi diorang juga adalah sebagai penyumbang kepada pendidikan di negara kita ni. Dan Kak T, saya nampak kad ASK ni bukan kad biasa-biasa orang kata. Alhamdulillah. Bukan kad biasa-biasa ni. Dibangunkan dengan modul-modul sekali yang macam Kak T cakap tadi, ada kebatnya, ada apa lagi tadi?
Taksonomi Bloom. Kita ada dekat Bloom. depan ni. Di depan. Ya, betul-betul kat depan ni. PNK 21, betul, kemahiran bahasa. Ya, betul. Jadi saya tertarik bila dengar Kak T sebenarnya cikgu dulu. Ya. Jadi saya nak tahu sikit pasal Kak T ni. Okey. Kak T dah pencen sebenarnya. Dah pencen. Okey. Kak T merupakan guru bahasa Melayu, bekas guru bahasa Melayu di di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina. Wah. Selama 23 tahun. Cukup servis 23 tahun, maka bersaralah saya. Dah 3 tahun bersara. 老师多多指教啊。可以来我们讲华语好吗？ Dekat sekolah, halo. Oh, saya tak kerti bahasa Cina. Okay. Tapi selain daripada tu, selepas Kak T jadi cikgu tu, macam mana yang boleh ada idea tu? Itulah tadi, selepas dipaksa oleh Tuan Faizul tadi, lepas tu Kak T tengok macam mana nak bantu anak-anak murid Kak T kan, yang rata-ratanya pelajar Cina, maka wujudlah yang ni. Dan kad ini nampak macam flash card biasa je. Nampak macam gambar dan kan. Tapi kami dah sistemkan, kami dah jadikan 12 aktiviti yang boleh digunakan untuk menjana idea anak-anak. Kita sebenarnya ada soalan daripada Facebook. Oh, okey. Daripada Nur Lahanis Daud. Aha. Okey, untuk pelajar umur berapa permainan ni Kak T? Okey, dari seawal umur 2 tahun. Dari sehinggalah umurnya macam kita ni. Macam umur Aidil, macam umur Kak T. Sesuai untuk segenap umur. Memang. Sebenarnya. Dari umur 2 tahun tu kami dapat feedback daripada seorang kawan Kak T. Dia bawa balik ke Indonesia dan digunakan kad ini untuk anak saudara dia. Asma digunakan untuk anak saudara dia bermain kad ini. Macam Kak T, kat luar sana banyak permainan kad ni. Ya. Yu-Gi-Oh lah. Okay. Kad Uno lah. Ya. Ada sekarang ni pun orang dah buat kad Sahibah lah apa semua. Betul. Kan. Tapi apa impact, kesan positif kad ni? Okey, sebab itu yang tadi Kak T cakap, dalam buku manual kami, okey, ada 12 panduan. 12 aktiviti yang mana cikgu-cikgu ataupun ibu bapa boleh gunakan dari permainan 1 hingga permainan 12. Kenapa kami katakan permainan? Sebab sasarannya adalah kepada anak-anak. Anak-anak fitrahnya bermain. Betul. Jadi bila kita bila kita suruh anak-anak kata, "You belajar." Dia akan rasa macam tak habis-habis belajar. Jadi kami masukkan elemen didik hibur supaya cikgu-cikgu boleh bimbing anak-anak, pelajar-pelajar dengan dari basic kosakata. Daripada kosakata, kosakata boleh bina ayat. Lepas bina ayat dia boleh menulis. Contoh lah. Macam dia kata pembaris. Okey. Bina ayat dengan pembaris. Ya. Contoh contoh satu ayat saja. Contoh okey. Aidil ambil satu. Ini dah cabaran kat DSK ni. Ini dah cabaran ni. Alright. Kita masuk cabaran. Okey, sate. Okey. Bagaimana Aidil nak bina ayat tentang sate? Satu ayat saja. Saya suka makan sate. Okey, bagus. Kalau untuk cikgu-cikgu dia ada elemen macam mana nak dia ada bagaimana nak menilai anak-anak ni. Kalau ayat macam ni di tahap penguasaan macam mana. Kalau ayat begini macam mana pula tahap penguasaan. Itu dalam perguruan lah. Dia ada level-level dia. Ya, betul, tahap penguasaan. Baik, selain daripada bina ayat, kita boleh buat bedtime story. Bedtime story. Contoh lah contoh. Okey, nak tidur dah kan? Contoh kan Kak T sebagai ibu, Aidil sebagai anak. Okey, nak tidur dah kan? Okey, mari kita cabut-cabut. Okey, satu kad. Baik. Nasi lemak. Okey, nasi lemak. Okey, Aidil, sebelum tidur jom kita cerita tentang nasi lemak. Okey, Aidil pernah makan nasi lemak? Pernah. Rasa nasi lemak macam mana? Sedap. Lagi ada apa dalam nasi lemak? Ada kacang, ada ikan bilis, ada telur, ada timun. Okey, Aidil nak belajar tak cara macam mana nak buat nasi lemak? Ikut ibu buat. Nak tak? Mesti nak. Okey, jadi dekat situ bonding yang sekejap. Dia boleh dah ada dah. Ya, sekejap dalam masa yang singkat dah boleh ada bonding antara mak dengan anak. Langsung dia boleh membentuk sifat kasih sayang antara ibu dan anak-anak. Betul. Dan idea tu dia keluar secara spontan lah. Kita dah tahu pasal beberapa menarik lah. Kita dah tahu pasal banyak yang Kak T cerita pasal KSK ni. Tapi saya yakin pasti penonton di rumah nak tahu berapa harga KSK ni. Okey.
berapa harga kan? Dengan harga dengan 48 kad ini, okey, 48 kad. Kemudian kita ada 12 tema dengan bidak ni, namanya bidak tau. Bidak dan dadu. Kemudian ada buku manual, ada beg kalis air. Okey, beg kalis air. Ya, betul. Bawa lah mana-mana sambil berkelah letak tepi pantai tu pun okey. Ni pun macam kalis air juga. Ya, betul. Kemudian kita ada game board, okey, boleh bermain untuk membina kosakata. Harganya hanyalah RM30 sahaja. Dan suka untuk saya maklumkan, ada jual tau di Pesta Buku ni. Ya, betul. Gerai N11 dan N15. Ya, betul. Jendela informasi. Ya, betul. Jendela informasi juga ada menawarkan macam-macam buku. Ada juga buku-buku interaktif. Ya, betul. Lepas tu sekali lagi Kak Ti, ulang harga dia. Harganya hanyalah RM30 termasuk game board. Okey, set dadu bersama bidak. Kemudian ada 48 kad bergambar. Yang mana ada 3 bahasa juga. Dan beg kalis air. Serta buku manual. Di dalam buku manual ni ada cara bagaimana nak menggunakan kad ini untuk jalankan 12 aktiviti tadi. Bagaimana macam mana nak bagi budak main kat ASK berbanding tablet. Okey. Yang ini boleh bermain di mana-mana sahaja. Antara permainan yang anak-anak suka ialah memory game. Betul. Memory game. Ya, dia boleh mengingat dekat situ je dia dah boleh leka berapa lama dah. Betul. Dan dia budak tak jemu sebab apa? Kita ada 12 permainan. Betul. Banyak. Ya. Kita boleh corakkan permainan tu. Ya, betul. Saya suka bila Kak Ti cakap ada bonding. Kan. Susah untuk ada bonding dengan anak-anak. Ya, betul. Bila dia dah dapat gadget, dia akan macam tak apalah, mama nak pergi mana pun pergilah. Ya, betul. Abang ada telefon, adik ada telefon. Jadi bila Kak Ti cakap pasal bonding tu, saya nampak kesan pada game ni bonding yang sangat akrab antara ibu bapa. Saya yakin Kak Ti mesti ada nak kongsi apa-apa. Ya, betul. Tengok sini kita ada program bersama NGO. Tengok mak dengan anak. Nampak tu. Bersama-sama bermain, menjalankan challenge. Ini cabaran, masa ni cabaran kat ASK. Mak dengan anak sama-sama berkongsi idea untuk menjawab. Ini bonding antara mak dengan anak. Kemudian kita ada juga program bersama LPPKN, program bersama Puspanita. Sebab tu tadi Kak Ti cakap, ini bukan kad untuk anak-anak saja. Yang ini waktu ni Puspanita sedang menjalankan aktiviti untuk membina ayat. Membina ayat. Okey, kalau pada penonton di rumah, kalau nak share atau copy link ni, ada di komen boleh tengok. Kalau kata ni scroll di komen, dia ada link kat tentang pembincangan hari ni. Dan Kak Ti, saya nak tanya, ini soalan daripada saya sendiri. Okey. Siapakah kita kata attack main kita nak bagi kepada siapa? Khususnya kepada ibu, kita tahu pada anak-anak. Tapi kita nak bagi kepada ibu bapa atau guru ataupun Okey, sekarang ni untuk guru kami telah dipanggil oleh pihak PPD untuk memberikan kursus kepada guru-guru. Contohnya awal bulan ini yang lalu kami ke PPD, kami mendapat jemputan daripada PPD Langkawi untuk memberikan kursus kepada guru-guru bahasa Melayu. Ya. Ada lagi jauh Aidil. Ya. Mana? Selepas pulang saja daripada Langkawi, kami ke Sabah pula menerima jemputan. Jauh. Menerima jemputan daripada PPD Keningau sehari, dan selepas itu ke PPD Tambunan. Dan sekarang ini kami mendapat jemputan kali kedua oleh PPD Keningau dan PPD Tambunan. Siap dia blokkan tarikh sebelum Kak Ti balik hari tu. Alhamdulillah. Jadi fokus point tu adalah untuk cikgu sebab ibu bapa dia boleh gunakan untuk bonding dan tahu potensi bahasa anak-anak. Ya, betul. Sebab masa bermain dia tahu berapa banyak penguasaan vocab anak dia. Anak tu dah boleh cakap. Ya, betul. Betul. Kesan positif lah pada anak-anak. Kesan positif. Okay. Kalau kita tengok kad ASK. ASK maksudnya attitude. Ya, betul? Nilai murni. Jadi sewaktu bermain akan keluar the true colour. Contoh kalau dia kan ada yang macam tak kalah ke apa kan. So macam mana
parents handle. Okey, dia patut menerima. Di dalam real life kita ada menang, ada kalah. Okey, dan sewaktu bermain untuk kita teruskan permainan, kadang-kadang dia contoh tiba-tiba Aidil stuck. Okey, bila Aidil stuck, apa yang kawan sebelah buat? Dia akan tiba-tiba tolong. Dia tolong. Dia cakap macam ni. Ya, betul. Jadi dekat situ sebagai ibu ataupun cikgu dia cakap tu bagus sikap awak. Itu baik hati. Betul. Jadi cikgu-cikgu atau ibu bapa boleh terus ceritakan, ni nilai kerjasama. Ini nilai baik hati. Kemudian S ialah skill. Kita build skill berasaskan PAK 21 tadi. Iaitu 4K, komunikasi, kerjasama, berfikir secara kreatif dan kritis. Dan akhir sekali knowledge. Kita mengasah kemahiran berbahasa anak-anak lah, menambahkan pengetahuan bahasa. Kemudian kemahiran bahasa tu ada 4: mendengar, membaca, bertutur dan menulis. Bertutur, menulis, membaca, mendengar, membaca, bertutur, menulis. Dan menulis. Jadi kad ni sangatlah sesuai. Ya, betul. Untuk segenap umur sebenarnya. Jangan cakap betul. kita hanya untuk budak-budak. Mak ayah tak boleh main, mak ayah beli, anak-anak je main. Ya, betul. Beli dan cuba try sendiri. Sebab kata orang Melayu kita, cuba try test. Kalau ikutkan sifu saya, Tuan Rizal Hasan. Buat je, jangan cuba. Buat je, jangan cuba. Buat je, jangan cuba. Yeah. Kak T, sebelum kita tutup perbualan ni, satu lagi soalan saya yang last lah. Okey. Mengapa Kak T pilih jenis kad pelbagai medium permainan bahasa? Okey. Kad kalau kita tengok ranking.com okey. Permainan kad ialah permainan yang nombor 1 di dunia. Betul. Pilihan pertama. Betul. Jadi disebabkan kad satu mobile boleh dibawa ke mana-mana sahaja. Dan kalau misal kata kita maksudnya dalam kereta, di rumah, di sekolah, benda ni senang. Jadi kad ini memang menjadi pilihan utama. Maka kami masa Kak T bangunkan tu, Kak T memang fikir kad saja, memang tak fikir benda lain dah. Ingat bahawa kad ni adalah permainan nombor 1. Ya. Itu dalam ranking. Bukan Kak T yang beritahu. Dalam ranking. Ya, betul. Dalam ranking. Boleh disuai padan dengan aktiviti indoor dan outdoor. Betul. Boleh bawa pergi mana-mana. Dan kad ini juga antara percaya atau tidak pernah digunakan untuk team building. Selalu team building kan kita fikir team building buat kerja-kerja berat, buat aktiviti-aktiviti outdoor kan. Tapi ini digunakan untuk critical thinking kepada pegawai-pegawai. Itu yang penting sebenarnya. Ya. Kita nak bagi orang buat critical thinking. Ya. Bila ada suatu masalah, macam mana nak selesaikan. Pada masa tu juga. Saya menariknya kat ni adalah saya suka sebab critical thinking. Ya, betul. Tak semua orang, budak-budak zaman sekarang, diorang banyak main gadget tau. Ya, betul. Critical thinking sangat susah. Nak tengok diorang buat critical thinking, cuba ambil telefon tu. Ya. Contoh seorang kawan Kak T, dia buat assignment, iaitu Puan Nozita. Puan Nozita dia buat assignment bagaimana menggunakan kad ASK ni untuk membuat pantun. Puan Jit lah, Jit Nozita. Ya. Kemudian seorang lagi rakan saya iaitu kaunselor Suziana dari SK Taman Pelangi Indah. Okey, Taman Pelangi Indah di Johor. Digunakan ini untuk melatih kepimpinan kepada para PRS di bawah beliau. Kreativiti masing-masing lah. Ya. Boleh nak add idea. Ya, yang ini hanya tools. Tools untuk membantu. Ya. Tools untuk membantu. Ya, betul. Kita kena ingat, beli ni bukan untuk suruh anak bermain sahaja. Ya, betul. Tapi secara tak langsung kita bagi anak tu pengetahuan. Dan yang penting ayat saya suka tadi, critical thinking lah. Ya, betul. Susah nak ada masyarakat yang ada critical thinking. Ya, betul. Susah nak memupuk benda tu. Jadi saya yakin dengan tawaran hebat yang ada pada KSK ni mampu menjadikan kita lebih kreatif dan kritis. Yang penting KSK ni berupaya menjadikan kita berani bercakap di khalayak ramai. Ya, tak betul. semua orang boleh cakap khalayak ramai. Susah sebenarnya. Betul. Nak meyakinkan orang di khalayak ramai, nak bagi orang dengar apa kita bercakap, sangat susah sebenarnya Kak T. Ya, betul. Jadi Kak T, sebelum kita sampai ke perakhiran rancangan ni, apa pesanan Kak T atau kata-kata terakhir daripada Kak T sendiri? Kesimpulan lah. Kesimpulan.
ibu ayah ataupun guru-guru boleh dapatkan manfaat daripada kad ASK yang dihasilkan ini. InsyaAllah setakat ini memang sangat-sangat bermanfaat sebab sekolah-sekolah dah dapatkan banyak kad ASK ini untuk kegunaan sekolah dan guru. Dan sebelum berakhir, boleh tak Kak T Boleh. jemput, jemput. okey, Kak T jemput Ke majlis pelancaran. ke majlis pelancaran kad ASK petang ini pukul 4 hingga pukul 5 petang di pentas utama. Di pentas utama. Di pentas utama Pesta Buku Selangor. Pesta Buku Selangor. Dan peserta yang datang pada hari ini akan diberikan sijil. Saya nak masuk lah. Okey, boleh. Okey, akan diberikan sijil penyertaan. Kemudian hari ini ada promosi juga, boleh Kak T promosikan. Okey. Sesiapa saja hari ini yang mendapatkan atau membeli kad ASK 5 set, boleh campur akan mendapat dam sebesar ini. Percuma saja. Ya, 5 set. Beli 5 set. Ya, akan dapat dam besar ini. Okey. Kita dah pun dengar apa yang Kak T cakap. Dan jangan lupa beli ni. Dan jangan lupa sekali lagi datang ke Pesta Buku Shah Alam 2020. Kita ada banyak lagi tawaran-tawaran hebat, seperti cabutan botol setiap hari, RM30, pembelian RM30 ke atas, dan 9 pemenang setiap hari. Suka untuk saya ingatkan, perbincangan kita hari ini adalah perbincangan dan pendapat individu sahaja. Tidak ada kena-mengena dengan mana-mana pihak. Dan jangan lupa datang dapatkan kad ASK di booth nombor N11 hingga N15. Ya, betul. Di jari informasi Jendela informasi Sundaram Berhad. Tak apa. Nanti orang akan ingat. Itu siapa? Aidil. Okey, sekian saja daripada kami. Dan jangan lupa tunggu ke next live selepas ni. Dah pada pukul 3. Pada pukul 3 kita akan ada next live. Dan terima kasih banyak-banyak. Okey, sama-sama Aidil. Terima kasih juga kepada Pesta Buku Selangor PPAS yang memberikan peluang kepada kami pada hari ini. Sama-sama. Tu baru keluar dari gambar. Nanti kalau boleh nak dapatkan maklumat lebih lanjut, pergi ke Jendela Informasi N11 hingga N15. Sekian sahaja daripada saya dan Kak T kita yang comel molek ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jumpa lagi.